bahaya bombong. Sebab tu ada dalam mazhab Malik umpamanya, hukuman mati kepada ahli sihir. Cuma susahlah nak sabitkan siapa yang sihir tu kan. Di barat, di Europe dulu, mereka bakar. Black magic ni. Pasal syaitan kerja dia menimbulkan pemusuhan di kalangan manusia. Ini semua kesesatan. Jadi tak bagi kita datang ke tukang sihir ni. Membodoh. Nak keluar tak? Di badan ni ada berapa termasuk kamu? 9. Boleh keluar 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pada April 2017, Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, Datuk Zainul Rejak Abu Bakar, mencadangkan agar satu fatwa dikeluarkan bagi mengisytiharkan amalan tertentu, iaitu merujuk kepada amalan sihir terpesong dari ajaran Islam, bagi membolehkan mereka yang terlibat di dalam ajaran sihir ini dapat dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa agama dan didakwa di mahkamah syariah. Namun demikian, beliau mengakui juga bahawa prasarana yang ada di dalam mahkamah syariah masih jauh ketinggalan untuk kita laksanakan undang-undang sebegini. Pada penonton semua, tidak kira sama ada ahli politik ataupun ahli perniagaan maupun ahli keluarga, termasuklah agamawan, terlibat dan terjebak di dalam amalan sihir. Sampai bila kita nak biarkan pengamal-pengamal sihir, mereka yang melakukan dosa syirik yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jal, bebas berkeliaran dalam masyarakat kita? Malam ini, analisis membicarakan bahaya jenayah sihir. Adakah sihir ini wajar dijenayahkan? Anda boleh lontarkan pandangan anda dalam ruangan komen yang disediakan dalam live Facebook pada malam ini. Para penonton semua, untuk membicarakan tajuk ini, kita membawakan dari sudut agama, dari sudut psikologi dan juga dari sudut perubatan. Di sebelah kanan saya perkenalkan Dr. Hazli Zakaria, Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Tak sabar untuk bincangkan hal ini. Oh, tak sabar. Tak sabar. Dan di sebelah beliau, saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Perubatan Awam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. 40 tahun dalam bidang perubatan. Ya, saya. Sebaya umur saya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sana saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid Ahmad, Ketua Lajnah Tarbiyah Disiplin dan Tata Tertib Darus Syifa Malaysia. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 77 tahun usia beramal dalam perubatan Islam. Berapa tahun, Ustaz? Sejak bertahun 86. Masya Allah, cukup lama. Buka tutup botol dan tutup botol. Masya Allah, alhamdulillah. Lebih 3 dekad. Saya nak mulakan dulu kepada Ustaz untuk menjawab satu persoalan. Saya sempat meneliti ada sebuah manuskrip lama dan juga sebuah buku Malaysian Magic karangan William Shaw. Dia menyebut tentang lebih 100 tahun menceritakan bahawa sihir telah diamalkan di tanah Melayu kita. Ini menunjukkan bahawa budaya masyarakat kita beramal dengan sihir ni, amalan khurafat ni dah lama. Soalan saya, Ustaz, walaupun dunia dah melangkah, bukan dah 2020, dah 2021, modernisasi dengan segala teknologi, kenapa masih ada orang Islam maupun yang bukan Islam beramal dengan amalan sihir ini? Ustaz, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sejarah sihir sebagaimana disebut Al-Quran, yang pertama dikesan ialah pada tahun 850 sebelum Masihi, iaitu di Babylon, zaman Nabi Idris AS, dan berkembang pesat pada zaman kerajaan Fir'aun semasa Nabi Musa AS diutus. Seterusnya dikaitkan dengan zaman Nabi Sulaiman AS, sehingga Nabi Sulaiman AS dituduh sebagai pengamal sihir. Walaupun Al-Quran menafikan, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir dengan sihir, tetapi syaitanlah yang mengajarkan sihir pada manusia. Okey, so Al-Quran menyebut tentang sihir terdapat 57 ayat, ya, melalui 26 surah menyebut tentang sihir dan bahaya sihir. So maknanya kalau umat Islam, ya, merujuk kepada Al-Quran dan menghayati tentang betapa bahayanya sihir, tentu mereka tidak terlibat dalam amalan sihir. Namun begitu, nafsu manusia
sifat yang ada pada diri manusia, tak puas hati, cemburu, sakit hati, ingin cantik pakai susuk, ya. Susuk itu terlibat dengan sihir. Ingin bisnes bagus, dapatkan pelaris. Tengok bisnes kawan bagus, dapatkan sihir pelingkup. Jadi ini yang menyebabkan Ustaz, amalan menang sihir pilihan raya terus. ada termasuk juga? Ya? Menang pilihan raya? Ya. Sehingga ada yang kena botol 18. Kegairahan untuk mendapatkan sesuatu, sanggup berurusan dengan tukang sihir walaupun kita sedar bahawa perbuatan itu adalah salah dan pulangannya adalah syirik. Nauzubillah min zalik. Saya itulah di antara penyebab kenapa di zaman yang moden sekarang ini, ya, orang masih berurusan dengan tukang sihir semata-mata kerana ingin memenuhi kehendak hati. Yang tersirat di situ sifat-sifat mazmumah, ya, sifat-sifat keji, sehingga mereka sanggup, ya, melakukan benda syirik, ya, walaupun mereka faham bahawa syirik merosakkan akidah, menodai syariah, ya, meruntuhkan akidah seperti tadi. Apalah yang tinggal lagi dalam Islam Muslim yang mengaku Islam sedangkan akidahnya telah terjejas, amalannya pun telah rosak. Saya rasa itu yang dapat saya jawab dulu. Baik. Mukadimah yang cantik. Saya nak beralih kepada Datuk Dr. Zainan. Benarkah ada dakwaan mengatakan bahawa hanya golongan masyarakat di kampung sahaja yang menolak perubatan moden, yang berpegang teguh kepada amalan sihir? Jika ya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jelasnya kita kata bahawa amalan, ya, sihir ini pada kita perubatan moden, ya, kita berdasarkan kepada 3 prinsip, ya. Pertama, adakah wujud perlakuan atau amalan itu, ya, daripada dimensi waktu, ya, wujud beratus-ratus tahun, daripada dimensi geografi, maknanya wujud di serata tempat di dunia, kepercayaan ataupun amalan apa tu sihir tadi. Yang kedua adalah adakah dianya merosakkan, ya, boleh mendatangkan kemudaratan kepada mangsa. Dan ketiga, apakah status orang kata beban masalah itu terutama dengan kita lah. Jadi pada pengalaman kami lah di bidang perubatan, ya, macam saya dah 40 tahun, ya, dan saya bekerja di pelbagai tempat, ya, di kampung, termasuk kampung-kampung orang asli dan sebagainya. Jadi saya lihat bahawa amalan kepercayaan ini berlaku apa orang kata merata, sama ada di kampung ataupun di bandar ataupun di mana tempat berdasarkan macam Ustaz kata tadi, kepentingan mereka untuk mendapat sesuatu dengan cara mudah, cara cepat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat amalan di kampung misalnya, mungkin dia kata perbezaan sosioekonomik tadi, mungkin kosnya agak rendah. Tapi kalau di golongan ekonomi politik di bandar, mungkin kos sihir itu mungkin puluhan ribu, ya. Tapi dari segi prinsipnya masih sama. Maknanya ada pengamal, ada yang pengguna dan ada yang faedah daripadanya. Jadi saya rasakan pengalaman kami lah di lapangan, ya. Memang wujud dari dulu sampai sekarang, walaupun kita telah kata sehingga tahun 2021 lah, dan saya nampak kalau kita tidak pertingkatkan langkah-langkah pencegahan, maka dia akan terus menerus generasi ke generasi lah. Ya, saya. Secara jujur Datuk, pernah tak Datuk encounter dengan kes-kes sihir di kalangan pesakit? Ya, dari pengalaman kami, ya, saya kerja daripada tahun 80-an, ya. Ya. Tahun 82 tak silap 82, saya. Mana saya kerja termasuk di Hulu Terengganu, ya. Hulu. Kemudian dikerja di bandar dan Kuala Lumpur. Jadi saya rasakan pengalaman kita lah pernah berjumpa, ya. Misalnya pesakit yang dirawat tetapi tidak ada apa-apa masalah fizikal, ya. Tapi kemudian menggunakan kaedah-kaedah tradisional atau kaedah-kaedah yang lain, maka adalah, ya. Ada juga yang membawa bukti-bukti sihir macam rambut lah, organ-organ dalaman lah dan sebagainya, ya. Jadi saya rasa kebanyakan doktor-doktor moden pun pernah berjumpa dengan kes-kes macam inilah. It's real. Yep.
Baik, daripada Datuk, bila Datuk dah sebut memang berlaku, tak kira kampung ke bandar ke terpelajar ke tak terpelajar akan terjebak kerana masalah dengki dan sebagainya. Tapi saya nak pergi dulu kepada Dr. Hazli. Saya pernah menonton satu drama bersiri kisah doktor-doktor juga, Dr. Gregory House. Dia ada satu kes histeria dan dia kata dia nak buat research tentang kes histeria, dia kata nak pergi Malaysia. Dalam skrip tu. Sebab dia kata Malaysia ni antara negara paling tinggi kes-kes sebegini. Jadi mereka yang terlibat dalam kes sihir ni, ada yang mengatakan sebenarnya bukan kes sihir sangat pun. Masalah psikologi, stres, pressure, anxiety dan sebagainya. Cuma masyarakat kita ni semua benda nak salahkan sihir. Semua benda nak salahkan setan. Kadang-kadang setan pun terkejut masa bila aku buatnya. Betul. Komen doktor dalam hal Betul. ini. Kesian dekat jin kan. Semua salah jin. Semua salah jin. Okey. Tetapi untuk pada masa ini kan, untuk kita orang kan, memang kadang-kadang itu kita kata penyakit psikologi, psychiatrist dan mental illness ni kan, kadang-kadang gejala dia tu sendiri sukar tak nampak dengan mata kasar. Kita nak buat test tak ada. Tak ada nak ambil darah jam darah tengok ada ke tak ada, confirm ke tak ada. Boleh buat swab test ke? Tak boleh. Jadi kalau tak ada pembuktian maknanya tak ada ke? Salah. Sebabnya kita faham kalau seseorang itu ada penyakit mental, kemurungan ke, anxiety ke, bipolar ke, skizofrenia, kita kena melalui proses untuk memastikan itu. Melalui penceritaan daripada dapatkan information, bukan daripada pesakit, keluarga pesakit, bos dia, kawan-kawan dia. Kita dapatkan cerita yang sepenuhnya. Dan kita tahu semua penyakit mental itu adalah penyakit otak. Memang ada berlaku perubahan pada otak kita yang menyebabkan berlaku perubahan dari segi pemikiran, kelakuan, perasaan, emosi. Jadi, apakah yang boleh menyebabkan perubahan pada otak kita itu? Itulah menyebabkan apa saja yang boleh menyebabkan perubahan. Ambil dadah, terjatuh, makan, dan mungkin juga ada komponen sihir. Itu jadi saya tidak katakan itu disebabkannya, tetapi ada kemungkinan yang memudahkan kami ni bila pesakit itu datang, saya boleh pastikan 100% sudah pergi ke tempat ustaz dahulu. Bukan setakat tempat ustaz yang tu, ustaz yang sana. Dah pergi pun dah jumpa tempat Dr. Zainal bertugas. Sebabnya kebanyakannya itu ada tanda fizikal. Dia dah pergi cek doktor ni. Doktor yang terakhir dia jumpa, doktor psikiatri. Senang kerja saya. Tengok, cek, baca dia. Oh, ini. Tapi kita cakap pun dia tak percaya. Dia kata ini sihir. Jadi, sakalah yang ni. Sebab tu kata-kata, tak apalah. Kalau itu, tapi saya kata saya confident dengan ilmu yang ada, dengan kajian yang kita ada dan dengan pengalaman kita merawat, ini adalah bipolar disorder. Tetapi ada tak kemungkinan ada faktor-faktor lain? Mungkin, dan tolonglah dapatkan kepada mereka yang boleh memberi diagnosis apa yang lain itu. Pada ahlinya? Pada ahlinya. Sebab kemungkinan besar seseorang itu ada 2, ada 3. Kenapa dia ada diagnosis kencing manis, kenapa dia tak boleh dapat kemurungan? Boleh kan? Dia tak boleh dapat yang isteri dia yang diletak santau. Mungkin juga kan? Jadi sebab itulah kita kena open. Nak tanya santau, kena tanya pada ahlinya lah. Ya, betul. Jangan tanya pakar sekretari. Tak boleh. Kena santau nanti. Nanti saya kena santau. Gurau je. Tak ada masalah. Dan Ustaz, apabila kita bercakap tentang sihir, tak kurang juga yang bercakap soal nampak rambut, terkeluar paku, malah ada katak kering, dan Datuk ada sebut tentang ada organ-organ dalaman. Sikit dulu dalam tempoh 2 minit. Memang itu mesti berlaku ke ataupun kadang-kadang berlaku? Okey, terima kasih. Dalam ilmu sihir ada yang sebut istilah at-takhyil. Pengelabuan mata. Contoh, ketika Nabi Musa berdepan dengan tukang-tukang sihir Firaun, semasa mereka mencampakkan tongkat dan tali, kelihatan pada Nabi Musa dan juga penonton yang hadir pada peristiwa itu, tongkat dan tali campak bergerak cepat seperti ular. Sehingga timbul perasaan gemetar pada hati Nabi Musa.
Lalu Tuhan kata, jangan takut, campakkan tongkat kamu. Bila tongkat Nabi Musa dicampak ke tengah gelanggang, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular besar dan melahap ke semua tali temali dan tongkat yang dicampak oleh tukang-tukang sihir. Ini menyebabkan kesemua tukang sihir Fir'aun, tajaan Fir'aun, sujud. Amanna birabbil alamin, Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, iaitu Tuhan Harun dan Musa. So kenapa tukang sihir Fir'aun begitu cepat bertindak, sedangkan mereka adalah tokoh-tokoh yang beramal sihir begitu lama dan dibayar gaji begitu besar oleh Fir'aun? Tiba-tiba dianggap sebagai belot lah. Setelah dia melihat kebenaran. Pada tukang sihir, yang nampak ular tu bukan ular, nampak tali. Tapi tongkat Nabi Musa yang dicampak ke tengah gelanggang benar-benar merupakan cakap ular sebab ia mukjizat. Mukjizat dengan sihir. Jadi kerana itu mereka bertindak belotlah istilahnya. Lalu Fir'aun ugut dengan membunuh mereka. Tapi mereka tidak takut dengan ugutan Fir'aun sebab pada mereka biar nyawa tercabut dari badan asalkan iman tidak tanggal dari lubuk hati. Ustaz, saya kena henti setakat itu dulu. Kita akan sambung sekejap lagi. Terutama sekali nak kaitkan dengan soal paku, organ dan juga sebagainya. Selepas ini dalam analisis, para penonton jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar saja selepas ini. Kembali kita dalam analisis, kita nak bincang tentang amalan sihir wajarkah dijenayahkan, dan saya dapati di dalam Facebook ramai penonton bertanya, bagaimanakah kita nak membuktikan jenayah sihir ini? Adakah cukup sekadar pembuktian sains dan sebagainya? InsyaAllah kita akan lontarkan soalan itu kepada panel sebentar saja lagi. Tapi nak sambung tadi Ustaz, kisah Fir'aun dengan ahli sihir dan kaitannya dengan bila ada yang terkena sihir ini terkeluar paku, terkeluar macam-macam benda. Silakan Ustaz. Okey. Sebab itu baginda Rasulullah SAW menyebut ketika ditanya tentang nusrah. Nusrah berarti mengubati mangsa yang terkena sihir. Dan Nabi kata, hiya min amali syaitan. Nusrah adalah termasuk dalam kerja-kerja syaitan. So para ulama Hasan Basri umpamanya dan yang lain-lain termasuk Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa nusrah ini dibagi pada dua. Yang dilarang ialah mendapatkan khidmat perubatan mengubat sihir melalui tukang sihir. Ini yang nampak rambut, nampak paku. Sebab pengelabuan pada mata. Nampak tapi sebenarnya itu tidak wujud. Sama seperti tali dan tongkat. Nampak macam ular tapi dia bukan ular. Jadi mengubati sihir yang dibenarkan ialah melalui bacaan ruqyah yang daripada komponen ayat Quran yang diajar oleh Rasulullah SAW seperti ayat kursi umpamanya dan dua ayat akhir Al-Baqarah, dan terpenting 3 kul kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas. Itu langkah awal bagi merawat mangsa yang dikaitkan dengan akibat sihir. Walaupun mungkin perlu rawatan berterusan, misalnya penggunaan habatus sauda ataupun kurma ajwa. Kelebihan berkurma ajwa ini kerana di situ ada petunjuk daripada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan kurma sama saja dari segi khasiatnya, tetapi kerana Nabi sebut siapa yang mengamalkan memakan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, dia akan selamat daripada kesan sihir pada badannya. Mungkin keracunan sihir, akibat sihir dapat dikeluarkan atau dapat dihilangkan. Dan termasuk juga mandi dengan menggunakan daun bidara. So maknanya itu rawatan yang dibenarkan. Sebaliknya jika mangsa dirujuk kepada tukang sihir, kita akan jumpalah benda-benda pelik. Dan kita pernah lihat ular keluar dari perut, tarik ular. Pernah tunjuk dulu, dan bermacam-macam objek yang kelihatan macam real tapi sebenarnya takhil, iaitu pengelabuan mata, yang sebenarnya itu tidak betul.
melainkan mata kita telah disihir sehingga nampak benda itu seolah-olah paku, seolah-olah rambut, ya, seolah-olah katak, bangkai katak. Katak mati lah, apalah. Itu tak panggil takhyil. Takhyir. Ya, takhyil. Kelihatan, ya, khayal. Khayal, dikhayalkan. Kelihatan seperti objek tersebut. Sebenarnya hanya pada penglihatan mata. Bukan hakikinya. Ustaz, sikit lagi Ustaz, sebelum saya pergi kepada Datuk. Kata Ibnu Qudamah, sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh orang yang disihir atau terhadap hati dan akalnya tanpa menyentuhnya secara langsung. Persoalannya, mampukah sihir membuatkan orang sampai tahap mati terbunuh? Okey. Menggali dari segi pengalaman yang pernah saya lalui dalam mendepani masalah sihir, ya, mungkin boleh saya rujuk untuk kita kongsikan pengalaman ini. Satu di antaranya ialah mangsa sihir santau. Saya tidak pernah mengatakan dia kena santau, ya, sebab kami diajar, jangan buat apa-apa andaian. Kita tak nak pesakit datang satu penyakit, balik dua penyakit. Tambah penyakit. So mangsa tersebut menempah satu pinggan mi rebus. Setelah dia dihidangkan makanan tu, dia makan, itu untuk maklumat dia terasa sejuk. Bukan panas, sedangkan mi itu nampak berasap. Lalu dia kata, engkau orang santaukan aku ke? Dan ketika itu badannya dia longlai dan mengalami hampir lumpuh. Lalu dia dihantar ke hospital. Setelah dihantar hospital, sebab suami dia bekerja di Kajang, dipindahkan ke hospital Kajang. Di situlah saya dapat berjumpa. Keadaan fizikalnya memang lemah, tekanan darah tidak stabil. Begitu juga kandungan gula dalam darah dia sekejap naik, sekejap turun. Dan akhirnya dia dalam keadaan koma dan selepas itu dia meninggal dunia. Itu, ya, dengan apa berlaku dengan izin Allah SWT sampai ajal dia. Tapi penyebabnya, ya, dikaitkan dengan wujudnya unsur sihir yang dikaitkan dengan sihir santau. Saya ingin sebut santau. Ya, santau ni boleh berlaku direct dan kesannya amat cepat. Dan ada juga santau yang datang indirect, kesannya lambat, amat santau angin. Ya, dan ia amat payah untuk dikesan di peringkat awal, tetapi mungkin dari segi pengalaman perawat, ya, akhirnya dapat dikesan dengan cara kita meruqyah mangsa tadi, ya, insya-Allah dengan izin Allah dapat dibantu. So pada saya, mangsa yang terlibat tadi tidak ada interaksi langsung dengan orang sihir. Dan kita percaya bukan tokeh kedai itu yang punya yang melakukan masalah ini. Tapi mungkin ada orang lain yang cuba nak tutup bisnes kawan ni. Bila orang tahu bahawa di tempat itu ada sihir, ada santau, mungkin orang takkan singgah di tempat itu. Allah. Itu yang berlaku. Baik. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Maknanya Ustaz telah beri satu pencerahan. Sekiranya kalau ada objek-objek yang pelik-pelik keluar tu, itu adalah bukan perubatan Islam. Ya. Okey, saya pergi pada Datuk. Mampukah peralatan seperti X-ray dan sebagainya mengesan benda-benda sebegini dan menjawab persoalan para penonton, bagaimana nak buktikan sihir, sedangkan kalau nak bawa pembuktian mesti ada pembuktian saintifik, pembuktian secara fizikal, sedangkan ini soal gaib. Pengalaman Datuk? Ya, kita kena lihat bahawa ini isu perundangan, ya, dan penjenayahan sihir ini adalah agak kompleks, ya, dan betul, mungkin baru pada negara kita, ya. Tapi daripada bacaan saya, daripada kajian literature yang saya buat, ya, banyak negara-negara seperti yang paling dekat dan negara di India, negeri Maharashtra, Kartaneka dan sebagainya, kemudian di Indonesia, kemudian ada di Thailand. Mereka ada wujud satu perundangan yang dipanggil dalam bahasa ringkasnya mungkin anti-superstitious ataupun anti-black magic, ya, seperti di Afrika dan sebagainya. Begitu juga ada setengah negara di Eropah. Mereka mempunyai perundangan, ya. Pertama, ya, kita tahu agak sukar, tapi saya bukan ahli perundangan, ya. Dalam kesihatan awam kita tengok bahawa pertama mesti ada motif dia, ya.
kemudian ada perbuatan dia dan ada bukti-bukti dari segi perbuatan dan kemudian dia punya outcome dia atau penyakit dia. Jadi ketiga-tiga elemen ni saya rasa bahagian perundangan akan lihat ya. Tapi daripada kajian saya di negara-negara lain ya, saya tengok macam mana mereka buat. Jadi sebenarnya memenuhi tiga-tiga elemen tadi ya, mungkin dari segi motif ya, bukan dari segi perbuatan. Dan juga dari segi jumpaan-jumpaan atau finding katalah penemuan daripada ada niat dia dan perbuatan, tengok-tengok ada dia bagi bahan yang lain ataupun bagi makan rambut ke ataupun bagi material yang lain lah yang berbahaya kepada orang tu. Ada setengah-setengah ya. Saya peribadi pun saya pernah lihat bila dia X-ray ya, mempunyai bahan seperti paku ataupun susuk emas ya. Tapi adakah itu sihir ataupun memang dia dari segi psikiatri pun ada orang yang suka makan paku, ada yang pakai susuk, ada ya. Tapi jika kita panggil by exclusion ya, dengan cara menolakkan atau mengeluarkan diagnosis lain, jadi pada akhirnya boleh dibuktikan bahawa memang kes itu adalah satu kes jenayah ini yang didapatan di luar negara lah mengikut perundangan mereka ya. Jadi saya rasa tapi untuk kita kita kena lebihkan kajian itu dan memasukkan elemen-elemen perundangan forensik ya. Seperti saya lihat ada kawan-kawan daripada universiti misalnya macam mana untuk mengaitkan DNA, peralatan dan sebagainya. Jadi kalau isu itu menjadi satu isu yang besar kepada negara kita, pada masyarakat kita, kenapa tidak kita selidik ya, dan kita bina bersama-sama dari segi perundangan dan juga pendidikan terhadap isu-isu penjenayahan sihir tadi. Saya. Betul juga. Saya fikir ada ahli parlimen daripada duduk berebut kuasa dekat parlimen baik bincang isu ni untuk digubah undang-undang bagi membantu rakyat menyelesaikan masalah sebegini. Okey, Dr. Hazlin. Kita tengok kes-kes sebegini banyak juga membabitkan golongan-golongan terpelajar. Peguam, arkitek, engineer yang ada PhD, orang-orang politik, Datuk Seri yang berhormat, tak terlepas daripada kes begini. Boleh tak kita kata orang yang sanggup buat sihir ni adalah kerana kegagalan mengurus emosi, tekanan jiwa kacau, akhir sekali gagal segi pengurusan psikologi? Komen doktor. Maksudnya nafsu dia tak kisah, dia hentam semua. Dia tak ada discriminate kan, macam ustaz kata kan. Okey, maksudnya dia tidak semestinya disebabkan maksudnya tu IQ tu tidaklah boleh menjadi faktor untuk mengelak orang daripada buat benda-benda yang tak betul ni. IQ semata-mata bukan segalanya. Bukan. Dia kena ada EQ juga kan. Jadi apa yang sebenarnya yang penting ialah bila kita dalam keadaan desperate, dalam keadaan yang kita akan buat apa saja kan. Untuk nak menang pilihan raya kita buat apa semua kan. Jadi kadang-kadang pada waktu tertentu logik, akal sudah tidak boleh dikawal, dah dikawal oleh emosi dan keinginan. Tapi bukan bermakna mereka itu ada penyakit mental. Tetapi kita juga kena pastikan juga kemungkinan mereka itu ada. Contohnya kalau ada simptom psikosis contohnya, simptom delusi contohnya, yang dia rasa dia ni ada kebolehan untuk membaca dan dia kata kalau dia tak buat sesuatu kepada orang ini, orang itu mungkin menjadi punca lebih ramai yang akan lari daripada Islam contohnya. Itu dah penyakit gejala penyakit skizofrenia contohnya. Untuk pencerahan penonton, psikosis itu apa maksudnya? Psikosis itu apabila seseorang itu sudah tidak lagi boleh membezakan di antara realiti dan fantasi. Dia sudah kita kata hilang reality testing, di mana mereka sudah tidak lagi berfikir macam kita. Dan waktu delusi itu dia ada gejala-gejalanya yang boleh kita kata orang itu mengalami psikosis, dan kita boleh dapat bukti yang mereka itu ada psikosis. Kalau kita bertanya betul-betul. Jadi sebab itu tadi soalan kepada boleh tak kita nak membuktikan di mahkamah. Ya. Macam mana kita nak membuktikan kepada mahkamah untuk mendapat bukti kalau tidak kita buat penelitian, kita tak explore, tak investigate. Kita kena ada CSI untuk kalau kita tak betul-betul nak CSI untuk tim yang pergi cek, dapatkan history, cari orang ni. Masalahnya
dia perlukan undang-undang dulu sebelum kita nak ada benda itu. Chicken and eggs, yang mana dulu? Jadi kalau kita betul-betul nak ada komitmen, dan komitmen itu kena datang daripada mana? Kalau tidak, kita setakat bercerita, bercakap tanpa ada action seterusnya. Tapi benda ini macam Ustaz kata, kalau benda ini berlaku, memang berlaku. Contohnya tadi, macam berlaku kat kedai itu. Kesan psikologinya, mungkin peniaga tu dituduh menganiaya orang yang meninggal itu. Tak pasal-pasal bisnes lingkup, tak pasal-pasal dapat kemurungan. Kesan daripada itu kita tak nampak. Jadi kita kena lihat dia punya direct cost, indirect cost. Jadi sebenarnya kalau kita kata benda ini memang sesuatu yang berbahaya, tetapi kita kena buktikan. Itu yang perlu kita lakukan. Kita tak boleh tengok secara separate, mesti tengok secara chain of action. Betul. Tetapi pada masa sama kita kena pastikan exclude bukan masalah mental. Sebab masalah mental boleh dirawat. I see. Baik. Okey, selepas ini kita akan bincang pula, rupa-rupanya pada tahun 1993, Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pernah menyarankan pada kerajaan untuk menjadikan satu undang-undang bagi membantras jenayah sihir. Ke mana pergi saranan tersebut? Selepas ini dalam analisis amalan sihir wajar dijenayahkan. Jumpa sebentar lagi. Terima kasih kerana terus setia menonton analisis. Bagi mereka menonton di Facebook, anda boleh share di Facebook anda supaya ramai mendapat faedah dan manfaat pada malam ini. Dan saya nak kembali kepada Ustaz Rashid. Saya sebutkan tadi pada tahun 1993, Majlis Jawatankuasa Majlis Kebangsaan, Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah menyarankan kepada kerajaan untuk diwujudkan peruntukan undang-undang agar dikenakan tindakan ke atas pesalah yang mengamalkan sihir jika disabit kesalahan. Persoalannya Ustaz, ke mana pergi saranan ini dan ada tak usaha-usaha daripada pihak pengamal perubatan Islam untuk mendesak pihak yang berautoriti mewujudkan undang-undang bagi menjenayahkan amalan sihir? Terima kasih. Sebenarnya tidak banyak maklumat ini sampai kepada orang awam hasil pada muzakarah untuk mewujudkan suatu undang-undang berkenaan dengan jenayah sihir. Jadi mungkin kerana tidak begitu diketahui oleh masyarakat umum, maka dia tertinggal, terabai begitu saja. Sehinggalah mutakhir ini kelihatan suatu yang amat mendesak. Ya, bila kita melihat masalah atau kes-kes sihir yang begitu berlaku berleluasa, ya, maka perlu diwujudkan suatu undang-undang yang berkaitan dengan masalah sihir. Sebelum saya datangkan, saya nak respon tadi Datuk Dr. Zainal tadi berkenaan dengan objek yang kelihatan pada X-ray, misalnya jarum. Benda yang dimasukkan secara aslinya memang boleh nampak melalui X-ray. Dan saya merawat seorang doktor yang membantu seorang warga Mas yang mengaku dia ada susuk pada badannya dengan membuat gambar X-ray. Dan minta doktor ini mengeluarkan susuk tersebut daripada badan dia. Doktor kata, "Makcik pasang buat apa?" Itu bukan saya pasang, saya pun tak tahu dulu, mungkin mak saya ke nenek saya ke, mungkin supaya cepat dapat jodoh. Saya pun tak tahu. Tapi bila saya sakit, bila dilakukan X-ray, nampak objek itu ada pada wajah saya dan saya minta doktor tolong keluarkan. So doktor ni kata, ini bukan bidang saya. Patutnya makcik pergilah mana-mana orang yang tahu tentang susuk supaya dikeluarkan. Tapi makcik ini tetap mendesak. Dia kata, doktor itu tak kesian saya, kerana saya dah tua. Kalau saya mati, saya ada susuk. Saya takut. Saya terlibat dengan syirik. So atas dasar ihsan, doktor tadi panggil nurse, okey, kita bantu, bukan susah sangat pun. So lakukan prosedur untuk pembedahan. Dan apa yang berlaku? Ketika doktor tadi menarik jarum itu keluar, macam karen masuk badan dia. Tiba-tiba perutnya membusung. Jadi, bila dia datang minta saya rawat, saya ketawa. Kenapa Ustaz ketawakan saya? Saya kata, you tahu tak, you punya silap.
you potong wayar, current tak tutup. Pengaruh yang ada pada bahan susuk tu menyebabkan benda itu berlaku pada you punya badan. Jadi insya-Allah lah setelah kita bantu, kita dapat pulihkan dan keadaan perut ini kembali normal. So nak menunjukkan bahawa sihir amat bahaya. Dia boleh menyerang siapa saja. Hatta baginda Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadis muttafaqun alaih daripada Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa Rasulullah pernah disihir Labil Asam. Bahan yang digunakan menyihir Nabi ialah rambut yang lekat pada sikat dan dibalut dengan kulit kurma ditanam di Telaga Zarwan. Ya. Jadi maknanya dalam masalah sihir ini dia tak mengenal siapa mangsanya. Walaupun begitu, ada hikmah sebenarnya. Daripada peristiwa itu baru kita tahu bahawa sihir itu berlaku melalui 3 hal. Pertama, jambi mentera yang dibaca oleh tukang sihir, bahan sihir, itu rambut, dan jin yang menjadi khadam kepada pengamal sihir. Tanpa 3 ini, sihir tak boleh berlaku. Jadi memanglah dari sudut nak memperundangkan sihir bukanlah satu yang mudah. Tapi bagaimanapun, jika ada kesedaran semua pihak bagi memendung nak mentera saja tak mungkin. Sama rasuah lah. Yang penting pendidikan terhadap masyarakat. Itu dulu. Selepas itu barulah kita perkenalkan undang-undang ataupun kita sekalikan. Sebab bila ada undang-undang, ya ada pencegahan, insya-Allah mudah-mudahan ya ia dapat dibendung. Itu yang saya nampak lah. Jadi mengenai dengan hasil muzakarah tadi, memang kami tidak banyak maklumat. Hatta ya, kita dalam ummatan Islam ni memang tak tahu pun hal tersebut. Wallahualam. Satu teguran ikhlas daripada Ustaz kepada pihak-pihak berautoriti agar apa-apa perbincangan disebarluaskan kepada masyarakat dan tidak ada alasan ditambah pula kita yang mempunyai fasiliti teknologi. Saya nak pergi pada Datuk. Dalam Sinar Harian ada satu tulisan yang menyebut tentang jenayah sihir boleh dibuktikan melalui DNA. Menarik tulisan tersebut. Soalan saya, Datuk, sejauh mana perubatan moden menerima kewujudan pesakit yang disebabkan sihir dan kaedah untuk mengesan penyakit disebab sihir melalui DNA? Komen, Datuk. Ya, ini saya pun ada terbaca. Saya ingat ada pengkaji daripada Universiti, kalau tak salah saya, Universiti Malaysia Pahang. UMP. Buat kajian DNA. Cuba menggabungkan elemen forensik di dalam pembuktian jenayah dan sebagainya. Tapi kita mesti ingat bahawa dalam isu sihir ni, kita daripada pandangan perubatan moden, kita tidak boleh, saya kata kita tak boleh tolak sepenuhnya. Kita melihat even walaupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga mengiktiraf elemen-elemen tradisional, perubatan tradisional. Jadi kita mesti menghargai kepercayaan amalan setempat, kerana dia mempengaruhi sama dari segi sosial, psikologi dan sebagainya, mempengaruhi individu tersebut, bukan saja fizikal, pesakit fizikal. Jadi kita harap juga bahawa rakan-rakan kita di perkhidmatan moden tidak menolak sepenuhnya, tetapi juga kena mengambil kira bagaimana kita boleh orang katakan bersama-sama membuktikan. Jadi yang penting sekiranya kita telah ada isu, ada pesakit dan sebagainya, kita mestilah melalui proses siasatan ataupun kajian di dalam perubatan, jumpa doktor, jumpa pakar bedah, jumpa sekretari dan sebagainya. Jika kita telah menolak tidak ada disebabkan oleh fakta-fakta fizikal, maka kita juga boleh menyelidik dari segi spiritual ataupun sihir tadi. Dan saya juga ingin nyatakan di sini bahawa kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka mempunyai satu bahagian, itu bahagian TCM, Traditional and Complementary Medicine. Mana walaupun pada masa ini mereka masih menumpukan kepada amalan-amalan tradisional, herba dan sebagainya, tetapi mungkin jika ada permintaan ataupun ada orang katakan satu beban, maka mungkin salah satu aspek yang boleh dikaji oleh bahagian ini adalah yang melibatkan isu-isu spiritual dan sihir tadi. Jadi kita boleh mengatakan mendatangkan evidence base, termasuk penggunaan DNA. DNA dikatakan kalau rambut si A ni dimasukkan dalam badan orang lain, maka DNA tak akan membuktikan bahawa rambut itu berasal dari orang lain. Ini satu cara yang boleh. Begitu juga dengan organ-organ lain yang punya DNA lah. Jadi saya rasa kalau kita
perlu maknanya explore dari segi evidence base tu boleh dibina lah, tapi memerlukan masa dan kepakaran dia. Agak-agak kalau masa tu berapa lama dah tu? 10 tahun, 20 tahun? Sekarang teknologi dah ada, cuma yang ada ialah kita punya Power of will. ya, power of will, ataupun kita nak ke tak nak. Kemudian pihak berkuasa yang mempunyai kepakaran, bajet dan sebagainya kena bagi sikitlah untuk siasatan dan sebagainya. Saya rasa ini boleh, teknologi kan mudah digunakan pada masa sekarang. Masa tak perlu begitu panjang. Dr. Azlin, kalau tadi kita bincang tentang si pelaku sihir, ini pula kita nak fokus kepada mangsa sihir. Sejauh mana dia memberi kesan psikologi kepada mereka begini? Adakah mereka boleh hidup bahagia dan tenang walaupun terkena sihir, ataupun memang akan pasti terjejas emosinya dan sebagainya? Okey. Kalau seseorang itu macam jadi mangsa sihir, dan saya rasa itu direct effect pun sudah ada. Dia akan memberi kesan fizikal dan kepada kesan psikologi. Kemudian kesan psikologi disebabkan oleh terpaksa menghadapi apa yang mereka alami itu. Contohnya, dia satu benda yang traumatik kepada mereka, kepada ahli keluarga mereka. Itu pun boleh menyebab mereka mengalami kesan psikologi yang kemungkinan besar perlu dibantu. Saya melihat ini sebagai elemen macam mana yang boleh dibantu. Bukan sekadar pada mangsa, saya juga nak bantu mereka yang melakukan itu, yang meminta supaya sihir ini dilakukan pun. Kalau boleh saya nak assess dia orang juga. Apa sebenarnya? Sakit hati sangat ke? Sakit hati itu di mana? Di hati sini ke di hati sini? Jadi kita boleh apa masalah kau sebenarnya? Ya, kita boleh buat assessment. Kita boleh hantar untuk assessment personality. Boleh buat oleh clinical psychologist, boleh buat benda itu. Assessment tentang dia punya neuropsychological assessment full. Tengok fungsi otak dia ni betul ke tidak. Jadi kita boleh buat dan kita boleh dapatkan collaborative history daripada orang lain. Dan saya juga kalau boleh nak juga assess orang yang dikatakan yang tukang sihir itu sendiri. Bomo itu sendiri. Ya, entah-entah bomo ini pun perlu dibantu. Kenapa mereka sanggup melakukan sesuatu yang mereka sendiri tahu akan menjadi satu bencana kepada orang lain? Tidakkah ada unsur-unsur sadistik kat situ? Bukankah itu perlu dibantu juga sebenarnya? Maksudnya saya dah dapat 3 klien. Klien pertama, mangsa. Klien kedua, pelaku. Yang ini, tukang sihir itu pun saya nak jumpa sekali. Itu, orang tu dah, itu belum lagi kita cakap keluarga yang terkesan juga. Jadi, apapun, kalaulah mereka itu, katalah kita sampai satu tahap yang kita ada undang-undang, ada yang boleh dijatuhkan hukuman. Saya mahu memastikan sebelum mereka itu dijatuhkan apa-apa hukuman sekalipun, pastikan pemeriksaan telah dibuat. Pastikan diperiksa oleh clinical psychologist ataupun psychiatrist. Dan sekiranya ada komponen yang mengatakan ini mungkin masalah mental, tolonglah dapat rawatan. Mungkin itu ditambah pula dengan apa yang berlaku. Jadi jangan menidakkan kemungkinan besar mereka itu ada penyakit-penyakit mental yang boleh dirawat. Dan setelah itu mungkin mereka berhenti menjadi pelaku, menjadi pengamal, dan yang mangsa itu insya-Allah kita boleh bantu. Worst case scenario, doktor, setahap mana, setinggi mana possibility untuk menyembuhkan mangsa dari segi psikologi? Saya rasa kalau mereka itu ada kemurungan disebabkan oleh apa yang berlaku, mereka boleh dipulih. Saya ada satu pesakit yang betul, yang di mana dia menjaga budak, kemudian budak tu umur macam di bawah 6 bulan macam tu, setiap kali ambil daripada rumah dia menangis. Kemudian mereka pergi berjumpa dengan perawat, yang perawat kata yang menjaga budak itu ada membela hantu raya. Dan dia orang tak bagi tahu pun kepada, dan dapat daripada jiran yang lain. Dia selepas itu mendapat kemurungan disebab dituduh membela hantu raya. Dan yang sedihnya, yang menuduh itu adalah jiran dan kawan baik dia sendiri. Itu bukankah kesan daripada apa yang berlaku dan menyebabkan dia boleh mendapat kemurungan penyakit mental yang, dan kita boleh rawatlah, sekarang dia dah sihat dah, dan dia boleh bercerita. Dan dia boleh memaafkan pun mereka yang melakukan fitnah
kepada dirinya. Subhanallah. Apa-apa pun, walaupun kita dapat ketahui sekarang dan sedari tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan sihir, tetapi apa-apa pun we must start somewhere. Dan selepas ini, kembali dalam analisis kita nak mendengar apakah langkah seterusnya, saranan, kesimpulan daripada semua panel agar jenayah sihir ini dapat dijadikan satu jenayah mengikut peruntukan undang. Selepas ini dalam analisis, jangan ke mana-mana. Amalan sihir wajarkah dijenayahkan? Kita berada dalam pusingan akhir analisis pada malam ini. Saya nak pergi kepada Ustaz Rashid, kesimpulan rumusan hasil daripada diskusi kita, dan mampukah para pengamal perubatan Islam membuat satu desakan, gerakan untuk menyedarkan rakyat agar pihak berautoriti menjenayahkan masalah sihir ini? Silakan Ustaz. InsyaAllah kita akan usahakan lebih-lebih lagi setelah Akta 775 Kementerian Kesihatan berhubung dengan masalah rawatan tradisional komplementari seperti yang sebut Datuk tadi. Itu membuka ruang pada perubatan Islam untuk mendesak, kalau bolehlah, dengan perkataan mendesak, supaya jenayah sihir ini atau undang-undang membentang sihir ini perlu disegerakan. Pada saya, nasihat yang perlu saya sebut di sini, pada mangsa, paling lama mereka menderita sakit akibat sihir takkan lebih pada sepanjang umurnya. Tetapi bagi pengamal sihir, mungkin penderitaan itu tidak berlaku di dunia, di hari akhirat mereka akan merasai azab selama-lamanya. Jadi saya cadangkan mangsa harap bersabar, dan orang yang mengamalkan sihir perlulah segera tobat. Masih ada masa sebelum terlambat. Bila ada akta, ada undang-undang itu nanti, mungkin boleh didakwa, dan jika disabitkan maka tentulah akan menerima hukuman di dunia. Itu mungkin tak seberapa berbanding dengan hukuman di hari akhirat kelak. Yang katakan khalidina fiha abadah, akan kekal selama-lama di sana nanti. Wallahu alam. Peringatan yang walaupun bunyi lembut tapi mesejnya tegas dan keras. Terima kasih Ustaz. Datuk, tak kurang juga pengamal-pengamal perubatan moden yang menolak secara total masalah gaib ni. Apakah rumusan dan saranan Datuk agar isu ini dapat digembeling bersama, bukan hanya oleh pengamal perubatan Islam sahaja? Ya, saya rasa sebagai pengamal perubatan moden dan juga rakan-rakan, jadi pertama kita mesti sedar bahawa fashion focus, bukan sahaja pengetahuan kita tetapi juga merangkumi pengetahuan-pengetahuan lain, dan kita tidak boleh tolak secara total. Pertama. Yang kedua, kita harap kita dapat menggabungkan golongan-golongan perubatan moden, perubatan tradisional, perundangan. Dan kita lihat isu ini sebagai satu, bukan isu jenayah syariah, tapi satu jenayah civil atau kriminal. Yang mana kita lihat persekitaran di negara-negara luar, di luar daripada negara kita, yang mana telah mempunyai pengalaman dan telah mempunyai, orang katakan, bukti dan juga mempunyai dokumen dari segi akta-akta tersebut. Jadi saya rasakan sudah sampai masa pihak-pihak penyelidik, akademik, pengamal, persatuan dan juga pihak agensi kementerian supaya kita dapat duduk bersama, kita lihat cara lebih ilmiah dan telitilah, insya-Allah. Masya-Allah. Dan Dr. Azlin, rumusan, kesimpulan, saranan pada penonton merumuskan semua perbincangan kita. Silakan. Sekiranya ada undang-undang dan atau bentuk untuk menghukum mereka yang terlibat dalam jenayah sihir ini, saya menyeru supaya tolong tolong gunakan pakar-pakar psikologi, pakar psikiatri, klinikal psikologis untuk melakukan pemeriksaan kepada individu yang terbabit. Dan kepada mangsa yang mungkin sihir itu, tolonglah juga dapat pengesahan daripada kami di bidang psikologi ini untuk mengesahkan kesan dan juga mungkin membantu mereka untuk menikmati kehidupan semula. Dan kepada pelaku sihir sama ada pengamal itu yang mahu bertaubat, macam Ustaz cakap, datanglah juga berjumpa dan kami boleh membantu untuk mereka kembali
ke jalan yang sepatutnya. Kehidupan yang ya, normal. bukan, ya, kita ada cara-cara yang psikoterapi ke apa yang kita boleh buat. Kita boleh juga menghilangkan hasad dengki. Bukan ustaz saja boleh. Pakar psikiatri boleh juga. Boleh juga, insya-Allah. Jadi datang berjumpa lebih awal dan kita melakukan pengesahan dan pemeriksaan dan pastinya kita akan pastikan investigate, buat CT scan, buat apa-apa. Sekarang ada functional MRI lagi. Kita boleh detect fungsi otak dan kita macam-macam boleh lakukan. Tetapi tolong datang. Ya. Jangan tak Sebab datang. psikiatri tak boleh buat jarak jauh. Iya, jangan takut jumpa. Ini jumpa psikiatri macam takut jumpa jin. Tolonglah macam tu. Jangan macam tu. Dapatkan pengesahan dan pemeriksaan. Masya-Allah. Baik, Dr. Hazlin, Datuk Dr. Zainal dan juga Ustaz Rashid, jazakumullah khair kerana bersama kami pada malam ini. Dan para penonton semua, dalam kita membincangkan tajuk ini, saya rumuskan pertama sekali, ini jelas bahawa masalah sihir adalah benar, bukan khayalan semata-mata. Kedua, kita dapat rumuskan mangsa bila berhadapan dengan masalah sihir, jangan ketepikan fungsi dan juga peranan perubatan moden dan jangan sampai diabaikan untuk mendapat nasihat daripada pihak pakar psikologi selain daripada kita mendapatkan rawatan perubatan Islam. Dan yang ketiga, pada pihak berautoriti sudah tiba masanya untuk cakna dalam soal ini agar masalah rakyat dapat diatasi dan akhirnya jauhilah segala amalan syirik kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis 2766, Nabi sebut tentang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah daripada 7 dosa besar. Dan dalam hadis ini Nabi sebut dosa besar membunuh, Nabi sebut dosa besar riba, dosa besar makan harta anak yatim, dosa besar lari daripada medan perang dan dosa besar menuduh wanita beriman berzina. Tetapi top 2 daripada dosa tersebut Nabi kata apa? Pertama asyirk dan yang kedua Nabi kata apa? As-sihru, iaitu syirik dan juga sihir. Jauhilah daripada segala amalan syirik kerana itu dosa besar yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jumpa lagi, saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.